Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Fatir. Tafsir Suratul Fatir, surah yang ke-35, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincang pada kali ini bermula ayat 9, 10 dan 11. Tajuk dia iaitulah dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla menghidupkan semula manusia dengan cara kita perhatikan kepada angin, awan, hujan yang turun menyebabkan bumi subur dengan tumbuh-tumbuhannya. Demikian juga Allah ceritakan kepada kita siapa yang mencari kemuliaan al-izzah, maka berpeganglah dengan ajaran Allah, kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah dan juga di sisi makhluk. Sekali lagi, ayat yang ke-11, Allah Ta'ala bawa kepada kita dalil-dalil kejadian manusia yang menunjukkan bahawa kuasa itu semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, memulai kehidupan, mengakhiri kehidupan dan diulang semula hidup di alam yang kekal abadi. Baik para pelajar sekalian, itu tajuk yang kita akan bincangkan. Kita akan baca dulu ayat-ayat yang kita akan tafsir dan tadabbur ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 941. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. 3 ayat yang kita akan bincangkan hari ini. Balik kita kepada tafsir ataupun terjemahan tafsirul ayah ayat 9. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin. Allah hantar mari angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Nanti kita kata awan tu bukannya kecil. Fasuqnahu ila baladin mayyitin. Kemudian kami halakan awan yang penuh dengan air dalamnya itu ke negeri yang mati, yakni negeri bumi yang kering kontang. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan yang turun dari awan itu. Kadzalikan nusyur. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia hidup semula sesudah mati. Ayat ini nak pergi ke mana? Nak pergi kepada bangkit semula selepas mati. Tengok ayat, nota 1485. Ayat ini menyatakan sebahagian dari dalil dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia hidup semula. Kita nak hidup semula, kita ada dalil melalui apa dia panggil ayat al-musyahadah, ayat manzurah, ayat yang kita boleh tengok. Awan ni tak baca Quran pun nampak dah dia, gelap, hujan, bumi subur. Itu dia panggil ayat tabi'iyah. Secara tabi'inya gitulah perjalanan hidup makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla itu. Baik, kita beri laluan kepada munasabatul ayah dulu sebelum kita tafsir. Munasabah susunan ayat ini dengan ayat yang lepas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam ayat yang lepas al-umur as-samawiyah. Perkara-perkara yang berlaku di sebelah atas, sebelah langit. Dan Allah Ta'ala hantar para malaikat sebagai rusul, sebagai petugas yang menjalankan tugas. Oleh kerana tugas dia ni besar, dia punya pengkalan, pentadbiran di langit, maka Allah beri kepada malaikat sayap. Besar sayap ini. Besar sayap. Mana laju sekali dia turun naik biasa. Tengah-tengah kita duk baca ayat ini, orang keluar dalam internet, China telah buat satu jenis kapal terbang. Kapal terbang tu macam kita buat apa ni, kapal terbang kertas tu. 5 bucu tajam gitu. Katanya kelajuan dia berapa puluh ribu kilometer 1 jam, lebih daripada suara pula. Tengok. Itu makhluk. Ini malaikat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah tunjukkan kepada kita di antara kerja malaikat itu, mari kita turun di bumi. Turun ke bumi, iaitu malaikat ditugaskan menjaga awan. Dalam awan itu ada apa? Ada air, hujan, dan hujan itu dibawa ke tempat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi Allah kata apa? Ini dalil menunjukkan bahawa keesaan Allah Azza wa Jalla dalam ketuhanannya dan ketuanannya
Allah tunjuk kata, aku cipta langit, yang aku yang mengaturkan perjalanannya dari langit sampai ke bumi. Allah. Itu yang pertama tadi, menunjukkan bahawa malaikat itu kerja dia. Yang kedua, di awal surah Allah kata Fatiras samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dengan bumi. Aku katakan aku cipta saja. Aku yang berkuasa menguruskannya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di awal surah kita tu Allah yang menciptakan langit dengan bumi, maka dia tak cipta saja, dia cipta sekali dengan pentadbiran, sekali dengan susun atur, sekali dengan perjalanan yang begitu tertib, harmoni, tidak berlaku pelanggaran di antara langit dengan bumi, antara bintang-bintang cakrawala tak pernah bertembung, matahari dengan bulan juga tak pernah aksiden. Kita kata itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Baik, kita pergi pada tafsir ayat yang kita baca ini. Wallahu allazi arsala riyah. Allah jualah yang menghantarkan angin. Mana angin itu mari dengan kuasa Allah, fatuthiru sahaban. Angin itu menggerakkan awan. Apa makna tusir? Tuz'ijuhu min makanihi. Malaikat yang tolak. Tolak sana, tolak sini, di mana tempat yang dia nak turunkan hujan. Maknanya asalnya awan tu kosong. Lepas tu dia berkumpul air. Air ni nak buat mana? Kita sudah ada bajet air, tapi di mana nak curahkan air tu? Berapa sukatan? Kalau sukatan tu cukup, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kalau sukatan tu terlebih sikit je, kita minta doa, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ni, jangan letak di atas kepala kami, ya Rabbi. Kalau tidak, berlakulah banjir. Lebih lagi sukatan, banjir besar. Sukatan lebih sikit, banjir kecil. Yang penting berlakunya banjir. Sama juga di lautan. Ombak tu naik berapa meter lagi, tsunami. La ilaha illallah. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Mana kami bawa awan itu, hujan itu disiram di bumi yang mati. Apa makna bumi mati? Bumi yang tidak ada tumbuhan, yang sudah kering kontang, itu dia panggil mati. Jadi bergeraknya bumi itu dengan keluarnya tumbuhan tu. Kita di sini tak apa nampak, tuan-tuan, bumi mati hidup, nampak gitulah. Tapi kalau kita duduk di negeri Arab yang padang pasir tu, nampak sangat. Nampak kuning belaka pokok. Unta makan pokok tu. Tapi apa? Lepas turun hujan, hijau sekejap. Allahu Akbar. Nikmat tu nampak. Orang-orang yang duduk negeri yang penuh dengan pokok-pokok, dia tak nampak nikmat pokok. Dia serabut pula. Aku tanam sayur, naik rumput, naik lalang, kita tanam pisang, lalang yang tumbuh. Nak kata apa? Lalang ni tak ada siapa tanam pun dia. Subur lebih daripada apa yang kita tanam. Itu Allah Ta'ala nak uji kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya hidup itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, maknanya menghidupkan bumi yang sudah mati. Yang kering maksudnya mati. Baik. Apa tujuan? Apakah tujuan Allah Ta'ala hidupkan balik bumi ini? Kadzalikan nusyur. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia hidup semula sesudah mati. Itu yang sebenarnya tujuan. Tujuan dianya apa? Allah nak tunjuk bukti manusia ni kena bangkit semula. Sebagaimana Allah SWT boleh hidupkan balik bumi-bumi itu, maka Tuhan kata, itulah caranya aku nak hidup balik kamu. Hei manusia, jangan dikerah kepala, jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Jadi kata di para ulama,
sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan bumi yang kering, demikianlah Allah Ta'ala hidupkan manusia yang sudah mati. Ada juga tafsir kata kama ahyallahu al-ardal, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati itu dengan air, kadzalika yuhyillahu al-mauta bil ma', demikianlah Allah Ta'ala hidupkan semula manusia ini dengan air. Hidup balik dengan apa? Dengan air. Tengok mana dalil? Dalil kepada tafsir. Ini kita panggil tafsir salaf ni. Tafsir bil ma'thur, menarik tuan-tuan. Kita dengar cerita, kita ada keyakinan. Lish, kenapa? Sebab ada bukti, ada dalil yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas. Dalil Quran sudah jelas, dalil hadis pula kita nak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak di antara tiupan serunai yang pertama ditiup oleh Israfil, mati habis orang. Dengan tiupan yang kedua 40. 40 apa tu? Orang tanya Abu Hurairah, 40 apa Abu Hurairah? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Abu Hurairah kata, abaitu an ajzim. Aku tak nak putuskan sebab aku pun dengan 40 je Nabi sebut. Aku tak tanya masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat warak, telus, amanah dalam menukilkan ilmu kepada kita. Abu Hurairah boleh cakap, alah 40 hari lah, 40 tahun, kita akan percaya kalau dia cakap. Tapi Abu Hurairah kata radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi kata 40. Dia tak tanya Nabi 40 hari ke 40 tahun. Bila tabi'in tanya Abu Hurairah, 40 apa Abahir? Abu Hurairah kata, Abah itu maknanya aku tak nak jazamkan 40 apa sebab aku tak tanya Nabi. Nabi tak sebut. Kita pun macam itulah tuan-tuan, sepatutnya amanah ilmiah. Berintegriti dalam menukilkan maklumat. Jadi kita ni tak tahannya kita tambah. Orang tak cakap, kita cakap. Orang tak kata, kita kata. Itu yang timbul fitnah kepada orang. Orang tak kata, kita kata. Dia bagi tafsir pula yang dalam hati orang. Ini masalah besar. Ini kita kena belajar dari sudut ilmiah. Jangan dikata apa yang orang tak kata. Jangan disebahkan kepada orang apa dia tak buat. Baik. Lepas pada 40, tak tahu 40 apa. Cakap 40 je. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Ta'ala turunkan air dari langit. Fayambutuna kama yambutul baql. Maka tubuh manusia tumbuh balik sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Pokok-pokok ni naik cepat. Allahu akbar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi, walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tak ada yang tubuh manusia ni kecuali akan rusak, akan binasa habis. Bila? Pada hari itulah. Illa azman wahidan. Kecuali satu ya, chip dia panggil. Tulang yang satu. Wa huwa ajbuz zanab. Tulang yang duduk di ujung tulang sulbi kita. Ujung di belakang kita ni. Tulang belakang tu ujung sekali ada tulang kecil. Kalau bahasa kita sekarang ni dia panggil chip. Tulang tu macam chip. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Daripada chip tulang itulah dihidup balik pada hari kiamat nanti. Allah. Hadis ini rawahu al-akhrajahu al-Bukhari nombor 4935 wa Muslim nombor 2955 wal lafzu li Muslim. Itu dia panggil undur balik. Kadzalikan nusyur. Demikian aku nak hidup balik kamu. Sebagaimana kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala mula hidup manusia dengan air. Dengan air apa? Dengan air mani. Kemudian hidup balik. Kadzalika yuhyillahul mauta bil ma'. Bumi ni pun nak tumbuh dengan air, kita pun tumbuh balik dengan air. Masya Allah.
Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita nak tak percaya. Sebagai orang beriman, wajib kita kena percaya. Alhamdulillah. Tamatlah satu episod perbincangan kita tentang dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla menghidup balik semula manusia melalui contoh hidupnya bumi dengan turunnya air. Baiklah, kita pindah kepada ayat yang ke-10. Tajuk lain pula ini. Tajuk kemuliaan dan al-kalimut tayyib, ucapan yang baik itu akan dibawa kepada, dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang ke-10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, siapa dia nak kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Bukan mulia kita dipuji oleh manusia, dipuja oleh orang. Kalau kita kata dengan pujian orang itu satu kemuliaan, nascaya artis-artislah orang yang mulia datang dunia ini. Dalilnya, kedatangan mereka pergilah negeri mana pun. Negeri Arak yang kering kontang, yang tak jauh daripada Kaabah pun mari puan-puan artis ni penuh padang, penuh stadium. Covid hilang, lupa pelitup muka pun habis dah. Tak ada, lompat habis. Jadi kalau nak tengok macam tu, dialah mulia. La. Allah kata nak cari kemuliaan, falillahil izzatu jami'an. Mulia itu dengan kamu melakukan ketaatan kepada Allah, mulialah kamu. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita pergi kepada tafsir seterusnya, kita tengok dulu perbincangan dalam ayat ini. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma bayyana Allah Ta'ala burhanal iman. Allah Ta'ala telah nyatakan kepada kita dalil-dalil keimanan. Sama ada dengan ayat yang dibaca dengan ayat yang dilihat. Puak-puak kafir tetap berdegil, kerah kepala, tak mahu terima. Wahwal izzatu zahirah. Dia anggap apa yang mereka miliki itu, kekayaan, kekuasaan, harta, anak pinak, adalah suatu kemuliaan yang zahir. Sehingga mengatakan, kalau aku tak betul, kenapa Tuhan bagi nikmat? Itu kata-kata yang memang tak betul pun. Kata-kata yang memang tidak betul. Walam yakul lahum man ya'muruhum wa yanhab. Dia kata tak ada siapa boleh larang, boleh cegah kita. Kita pandai sendirilah. Dan mereka tak mau tunduk pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, kalau nak cari kemuliaan, falillahil izzatu. Dalam ayat lain Allah Taala sebut falillahil izzatu, kan? Ada juga sebut wali rasulihi. Bagi Allah Taala lah kemuliaan dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kamu nak jadi orang mulia juga, mari dengan kita. Ikut Allah, ikut Rasul, kamu mulia. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, jangan ikut persepsi yang dibuat oleh puak kafir, jangan. Persepsi puak kafir macam itulah, dia kata dia ni mulia sebab Tuhan bagi dia harta, bagi kedudukan, itu tanda mulia. Kita pun kalau fikir dengan otak dunia memang macam tu. Macam mana? Memanglah nampak kemuliaan itu dengan cara apa? Kedudukan, pangkat, tengok, dia punya kereta paling baru dalam dunia ni keluar, latest. Pakaian dia pun berasa mulia lah. Bila kita balik kemuliaan tu di sisi Allah, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi, baru kita tak, itu bukan mulia. Itu hanya kerja-kerja atas dunia yang menyusahkan dia. Ingat kekayaan ni senang ke? Susah. Nak jaga harta, pergi sana sini, kan projek tak jalan kan mari Covid kan. Jangan main.
Itu yang pertama. Kemudian Allah SWT juga sebut dalam ayat lepas, wa fala taghurrannakumul hayatud dunya. Mu jangan terpedaya dengan kemewahan, dengan godaan dunia, jangan terpedaya. Maka syaitan itu musuh pada kamu. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa kalau nak mulia bukan ikut syaitan, tapi ikut Tuhan. Nak mulia jangan ikut syaitan, tapi ikut Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kamu terpedaya, kamu akan kecundang, terjerumus ke lembah kehinaan dengan sebab ikut syaitan. Baik, para pelajar sekalian, mari kita pergi kepada tafsir ayat kita satu-satu. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah, kerana bagi Allah lah semua kemuliaan itu. Ai man kana yuridul izzah, siapa nak kemuliaan, kemuliaan itu banyak macam. Sama ada kedudukan atau kemenangan ataupun kawalan, berlawan dengan menang ke atas musuh. Semua itu maknanya izzah, kemuliaan. Falyatlubha minallah, hendaklah kamu minta dengan Allah, wal yatasabbab, dan buatlah sebab-sebab yang layak kamu mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Aku nak mulia tapi deraka ke Tuhan. Siapa nak bagi? Saya nak mulia tapi tak ikut arahan. Siapa nak bagi? Siapa nak luluskan? Baik, itu satu perbincangan dalam ayat ini. Kemuliaan di sisi Allah. Awak nak jadi orang mulia, ikutlah Allah. Poin yang kedua, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kerana bagi Allah lah jua segala kemuliaan. Ke dalam kira-kira balasan Allah, dia punya huraian tu, ke dalam kira-kira balasan Allah, naiknya segala perkataan yang baik, ucapan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid. Menegaskan iman dan tauhid. Dan amal yang soleh pula diangkatkan naiknya sebagai amal yang makbul, yang diterima, yang memberi kemuliaan kepada orang yang melakukannya. Jadi tajuk yang kedua ni, kepada Allah Ta'ala lah naik al-kalamut tayyib. Apa dia ucapan yang baik itu? Para pelajar, apa dia ucapan yang baik? Ucapan yang baik, al-amalus salih. Ada tafsiran ulama mengatakan ucapan yang baik itu iaitulah ucapan tauhid, kalimah tauhid. Itu dia panggil al-kalimut tayyib. Al-kalimut tayyib, ucapan yang paling besar sekali, ucapan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga seperti yang telah kita tunjukkan kepada para jemaah, di antaranya ucapan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Selalu kita ajar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Contohnya. Jadi ini ucapan-ucapan yang baik, yang bila kita ucap akan dibawa laporan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir-zikir ini mudah ya. Karena itu dalam ayat yang lepas kita dah bincang, ibadat lain terhad kecuali zikir tanpa had. Nak tidur, nak bangun, waktu berjalan, waktu duduk, semua kita mampu buat. Semua kita mampu melakukannya. Baik. Yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Apa dia al-amalus salih? Maka para ulama kata al-amalus salih yarfa'uhu, ada 3 pandangan. Al-amalus salih, amalan salih itu mengangkat kalimah yang baik. Satu.
wal amalus salih yarfa'uhu ay yarfa'uhu Allah. Amal yang soleh, yang ikhlas, yang ikut Nabi ni akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kata amal soleh itu yarfa'uhul kalimut tayyib. Amal soleh itu kalimah yang baik akan mengangkatnya. Mana bila dia ada tauhid, maka ketika itulah terangkatnya amal yang soleh. Ini kalau orang ni tak ada tauhid, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia buat benda baik. Dia macam-macam dia buat. Charity sana, NGO bantu orang sini. Tapi dia tak ada kalimah tayyib. Dia tak ada ucapan la ilaha illallah. Naik ke tak naik? Tak naik. Ni kita bimbang hari ni. Orang panggil tak ada kunci. Kunci tidak ada. Macam mana mau naik? Wa hadza bi'tibar an, maka ayat ni dua-dua sekali. La yanfa'ul qaulun bila amal. Tak ada manfaat cakap saja tanpa amalan. Contohnya macam kumpulan ajaran sesat ni dipanggil kumpulan Murji'ah. Murji'ah ni bagi dia kalau dah mengucap tak apalah, tak beramal pun. Kita kata tidak. Bagi Ahlus Sunnah imanun qaulun wa amal. Dua-dua sekali kena ada. Qaulun wa amal wa i'tiqad. Jadi tak boleh ambil satu tinggal satu. Dia panggil tidak lengkap dan tidak cukup. Dalam bahasa Muslim kita hari ni tak ada SOP dia panggil. Baiklah para pelajar sekalian, mana kalimah yang paling tinggi sekali? Kalimah la ilaha illallah, kalimah tu tauhid. Dengan ada kalimah tauhid, amalan boleh diangkat. Ada kata sebab amalan baik terangkat kalimah tauhid. Maknanya tafsir tu sekitar itulah perbahasannya. Sebab apa? Sebab amalan-amalan yang dibuat oleh orang yang kafir ni tidak diangkat. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak diangkat, tidak dibuka pintu-pintu langit kepada mereka. Baik, kita pergi kepada yang ketiga dalam ayat yang sama. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Tadi orang baik, kalimat tayyib, amal saleh, yang ni pula sebalik dia. Dan sebaliknya, orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan, nak cari mulia dengan benda tak baik. Boleh ke tak boleh? Ay walladzina yamkuruna walladzina ya'maluna al-a'mal as-sayyi'ah. Orang-orang yang melakukan amalan yang buruk. Ulama tafsir kata apa? Al-Wahidi kata yaquluna syirk, itu yang paling buruk sekali. Yang paling buruk sekali iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalimah yang paling baik kalimah tauhid, kalimah yang paling buruk kalimah syirik. Na'udzubillah. Itu satu. Kata Sa'id bin Jubair, itu kategori yang paling tinggilah orang kafir. Kata Syekh Sa'id bin Jubair rahimahullah, ia ni untuk orang Islam. Wallazina ya'maluna birriya. Na'udzubillah. Orang-orang yang melakukan ibadat betul. Solat 4 rakaat zuhur, 3 rakaat maghrib, tapi riya, tidak ikhlas. Ini juga termasuk dalam melakukan sayyiat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada rusaknya ibadat kita dengan sebab rusaknya niat kita. Semalam kita baca kitab Al-Azkar. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah kitab bab Al-Ikhlas, dia bawa ayat yang menunjukkan kepada ikhlas, kemudian dia tafsirkan dengan kata-kata ulama salafus salih tentang apa itu ikhlas. Menakutkan kita tuan-tuan bila tengok senarai-senarai itu. Kita bimbang, takut kita tak tersenarai di kalangan mukhlisin, di kalangan orang-orang yang ikhlas. Tengok, ini syarat dia. Syarat dia, ya'maluna sayya ay ya'maluna birriya. Amal kuat tapi riak nak tunjuk pada orang. Ini takut.
Yang ketiga, ya'maluna ay makaru bi Rasulillah. Orang-orang yang buat perancangan jahat untuk membunuh Nabi di Darin Nadwah. Parlimen Quraisy, tuan-tuan tanda. Parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Siapa dia pergi umrah sekarang, Darun Nadwah ni duduk di sudut rukun Hajar Aswad, rukun Iraq gitu. Sudut tu sebelah dia panggil bab. Tengok dia tulis bab Darun Nadwah di sebelah sana. Itu sudut tu lah. Parlimen Quraisy yang telah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima kata buat kafir itu semua jahat berlaku. Jahat dari sudut akidah. Jahat perbuatan kembali kepada peribadi masing-masing. Sebab kalau kita sebut macam tu, orang kata dia baiklah. Oh, dia punya NGO bantu orang. Kita kata naam, sahih. Tapi dalam akidah mereka tidak baik. Sesalah kita. Maknanya orang nak buat baik, nak buat tak baik itu. Apa yang mereka dapat? Lahum azabun syadid. Adalah bagi mereka azab seksa yang berat. Azab seksa yang berat di mana? Di akhirat. Di atas dunia mungkin dia kena azab. Kena tawan, kena tangkap, kena bunuh. Tapi gitulah. Kalau kena tawan, Islam ajar kepada kita menghormati tawanan. Tak boleh kita hina, tak boleh kita seksa dia. Ada makanan. Kalau mereka dibunuh, matilah dia. Tapi tawanan, azab yang paling dahsyat, azab di akhirat. Wa makru ulaika huwa yabur. Dan rancangan jahat mereka kalau berkesan pun akan rosak binasa. Ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita para jemaah sekalian. Andai kata perancangan jahat puak kafir. Tengok nota di bawah 86. Ayat ini menjatakan jalan-jalan bagi mencapai kemuliaan. Baik. Allah kata apa? Andainya mereka berjaya. Berjaya perancangan. La yaruj. Tidaklah memberi manfaat besar kepada mereka dunia dan juga di akhirat. Macam kita inilah, kita takut kepada puak-puak konspirator ni. Puak-puak teori, puak-puak konspirasi ni. Kononnya konspirasi itulah, konspirasi ni lah. Mari ni atas dunia huru hara habis. Yalah, begitulah keadaan. Dunia ni kalau hebat setakat mana pun, dia akan berusak juga, akan binasa juga. Allahu Akbar. Orang buat bandingan ni, pelukis kartun dia buat bandingan. Dia kata kalau kamu lupa, kamu tak ada makanan, kamu tak ada tempat tinggal yang selesa, untuk negara ini jangan lupa kita ada menara yang paling tinggi yang berkembar. Oh, dia punya mainan. Ini mainan budak-budak. Kita nak bagi tahu bahawa semua perancangan strategi setara mana atas dunia ni semuanya akan hilang. Tapi yang kekalnya apabila kita beramal, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih. Boleh jaga yang ni, selamatlah kita. Baik para pelajar sekalian. Kita pindah kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, iaitu ayat yang ke-11. Wallahu khalaqakum min turab. Allah Ta'ala ciptakan kamu asalnya dari tanah. Siapa dia? Tok ayah kita, tok nenek kita, tok Adam kita dari tanah. Kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala dah sebut kepada kita dalil-dalil di langit, peranan malaikat, bumi subur, al-an syar'a fi dalailin nafs, dalailil anfus. Sekarang ni Allah kata mu tak usah pergi jauh. Kamu duduk dalam rumah kamu, duduk di tempat tidur kamu, duduk di dapur sambil minum kopi, tengok kepada dirimu ni asal dari mana. Asalmu dari mana? Jangan rasa hebat sangat. Asal kita dari mana? Maka Allah kata apa? Mu mari daripada tanah. Siapa dia? Tu ayah kita lah, tu Adam dulu.
Kenapa dia sebut kita dari tanah juga? Naam, tuan-tuan dan puan-puan kena sedar diri kita ni dari tanah. Air mani yang keluar tu, dari mana dia? Asal dia, bukankah dari tanah? Tak, saya tak makan tanah, saya makan sayur. Sayur dari mana? Dari tanah. Tumbuh sayur. Oh dah, saya makan daging. Daging dari mana? Dari lembu. Lembu makan apa? Makan rumput. Rumput dari tanah. Tak usah pusing lah. Pusing sana pusing ni dari tanah. Senangnya Allah kata mu ni dari tanah. Habis kita. Kita pun kena jelas lah dari tanah lah kita ni. Tak usah duk sombong sangat. Baik. Summa min nutfatin, kamu ni dari titik air benih. Air mani itu dia panggil air benih. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Bila ada air benih, bertemu suami isteri, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kuat, jadilah baby, keluarlah baby. Nak kata apa? Ada orang yang tak ada seorang pun anak. Tuan-tuan kena tahu, orang yang ramai anak, dengan orang yang anak tak ramai, dengan orang yang mandul langsung tak ada anak, apa beza dua tu? Proses sama. Cara bercucuk tanam sama. Kebun sama. Ada setengah orang ni tak cukup satu kebun, ada 4 kebun. Tapi oleh kerana proses yang sama, tapi Allah Ta'ala tak rezeki dia anak, tak dapat. Barulah kita fikir, ramai anak, sikit anak, ada anak, tak ada anak, kembalilah kita kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa kita. Kalau kuasa kita kak, ikut awak lah nak berapa puluh orang anaknya, tak ada, Allah yang beri. Cuma manusia ni begitulah, kadang-kadang dia rancang nak ramai nak sikit, dengan cara makan ubat, dengan cara penjarakan dan sebagainya. Tapi yang asasnya, yang beri rezeki itu Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih. Dan tidak ada mana-mana perempuan yang mengandung atau seekor betina daripada hayawan yang mengandung, dan tidak pula satu-satunya melahirkan anak yang dikandungnya melainkan dengan keadaan yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata apa? Kandungan perempuan, kandungan hayawan, pendebungaan pokok-pokok, semua itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan tahu bila budak nak lahir, bila ke dia jadi. Kalau kita kata tarikh hari jadi, saya nak makan kek hari ni, sempena hari jadi kita. Mana awak tahu awak jadi bila? Mana tahu? Siapa dia tahu dia jadi bila? Tak tahu. Ultrasound cakap dah 3 minggu. Pukul berapa awak jadi? Tak tahu juga. Bila mana? Tak tahu. Yang tahunya tiba-tiba ibu mabuk. Mabuk dah, pening batuk, muntah-muntah. Pergi beli alat pengetes, keluar 2 lain positif. Kita kata semua benda kita nak positif, kecuali COVID nak negatif. Illa COVID. Illa COVID. COVID yahtaju ila negatif. Allahu Akbar. Allah kata aku tahu belaka. Manusia tahu sikit ya. Allah Ta'ala buka sikit ilmu tu. Bolehlah ultrasound tolong scan. Tek. Oh, dah 3 minggu. Tapi nak kata tepat, tak tepat. Kalau nak makan kek, tak payah kek hari jadi. Kita kata kek hari lahir, boleh. Sebab lahir itu ditanda oleh pendaftar kelahiran. Ayah kita pergi daftar pada pukul sekian, jam sekian, hari sekian, lahirlah budak ni. Bila dia. Masya Allah. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرُ. Dan tidak diberikan seorang berumur panjang. Ada orang sampai 100 tahun. Untuk umat inilah, umat dulu sampai 1000 tahun, sampai Nabi Nuh.
Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau 100 tahun tu dia panggil minan nawadir, di antara benda yang ganjil, yang pelik dah. 100 tahun sunyi dah dia hidup atas dunia ni. Sunyi dia hidup. Tak sunyi kenapa? Kenapa tak sunyi? Kawan-kawan dia tak ada dah. Kawan-kawan dia sudah hilang. Kawan-kawan dia sudah pergi, tinggal dia seorang je atas dunia ni. Menjadi rujukan kepada generasi yang kemudian tok ayah, apa cerita zaman tu, apa cerita zaman ni, dia pun ingat lupa dah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi, dan tidak juga dijadikan seorang itu pendek umurnya. Ada orang yang pendek umur, lahir tu mati dah, lahir 2-3 hari mati. Illa fi kitab, melainkan ada kadarnya, kadar ketentuan panjang pendek umur itu dalam kitab yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana di Lauhil Mahfuz sudah tulis orang ni umur berapa, orang ni berapa umur. Tak ada apa. Sesat dah kita ni, cuma kita tak tahu umur berapa kita ni. Kalau kita tahu senang pula. Yang kita duduk buat persiapan siap pagi, petang, siang, malam ni sebab tak tahu umur kita. Hari ni kalau kita buka Facebook je, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu tak lekang daripada mulut kita. Hari ni orang ni mati, hari ni orang ni mati, muda-muda lagi. Ya Rabb, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Kita nak minta Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah. Panjang umur ke pendek umur Tuhan dah tetapkan. Tapi boleh kita minta. Contohnya di antara doa, Allahumma atil hayati, ya Allah panjangkan hidup aku di atas ketaatan kepadamu. Minta panjang umur, taat. Satu lagi, sihat wal afiat. Boleh beribadat. Tapi kalau panjang umur duduk dilepih atas tikar, nak makan pun orang suap, nak buat ketandah pun tak pergi tukar pampers, jadi tak payahlah kita minta macam tu. Jadi kita kena betulkan channel permintaan kita. Ya Allah panjangkan umur aku di atas ketaatan kepadamu, di atas keimanan, dengan sihat wal afiat, boleh beribadat, boleh berkhidmat untuk agamamu. Itu kita nak minta panjang umur macam tu. Boleh minta panjang umur. Habis. Tadi kata umur panjang pendek Tuhan dah tetapkan. Kita tak tahu Tuhan tetap untuk kita panjang ke tidak. Sebab tu kita kena doa. Kita kena minta, menunjukkan kita tu berhajat. Doa itu ibadat. Sekali kita doa pun dapat pahala. Jangan takut nak berdoa. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya ada lidah kita mengakak permohonan, hati kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kepentingan doa. Baiklah para pelajar sekalian, Allah kata tak ada siapa yang panjang umur, tak siapa yang pendek umur, semuanya illa fi kitab. Sudah telah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Cuma sebab-sebab panjang umur, sebab pendek umur itu dia panggil asbab. Kan Nabi sebut dalam hadis, nak panjang umur tu macam mana? Tuan-tuan nak panjang umur ke tidak? Nak, mari kita ambil tip panjang umur. Kalau saya jual kismis ke, jampi-jampi air, laku hari ni ni. Sebab semua orang nak panjang umur tak. Tapi saya nak jual yang ni je. Nak jual apa yang disebut oleh Nabi SAW yang sangat mudah didengari. Payah untuk dilakukan kalau kita tak betul-betul tawajuh kepada Allah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Siapa dia nak Allah Taala luahkan rezeki dia. Tanda tuan-tuan, ini tip besar ini. Siapa dia nak Allah Taala luaskan rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah Taala tinggalkan kesan yang baik selepas dia tidak ada, falyasil rahimahu, hubungilah silaturrahim. Ini hadis sahih. Rawahu akhrajahu Al-Bukhari nombor 5986 dan Muslim nombor 2557. Silaturrahim menjadi sebab kepada panjang umur, murah rezeki. Saya tak fahamlah Abu Anas. Tadi cakap rezeki
ajal, maut, semua Tuhan dah tetap. Ni panjang umur macam mana pula ni? Iyalah, Allah Ta'ala jadikan kita panjang umur dengan sebab kita hubungi silaturahim. Awak gila, hubungilah silaturahim, insya-Allah umur awak panjang. Itu dia panggil, itu cara. Hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innahu man u'tiya hazzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzahu min khairi dunya wal akhirah. Siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia sifat rifq, berlemah lembut, berunding dengan orang baik-baik, cakap dengan orang tu baik, kalau nak tegur orang, nak kritik orang pun tegur dengan baik, maka dia telah diberi satu bahagian yang baik daripada dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Mari kita jadi orang baik. Boleh tak boleh? Dengan bersifat rifq, sifat lemah lembut. Jangan duk kasar dengan orang. Satu. Wasilatur rahimi. Silaturahim. Hubungi silaturahim. Apa dia maksud hubungi silaturahim itu? Apa dia? Kadang-kadang kita salah faham, tuan-tuan. Hubungi itu bila orang putus, kita sambung. Ni dak ni. Saya nak balik kampung ni, cuti sekolah hujung tahun ni. Nak balik seminggu. Perancangan nak pergi ziarah rumah keluarga kita yang bila mari ke bandar pergi rumah kita. Itu bukan hubungi, itu membalas kunjungan. Tak. Hubungi ni orang yang tak hubung kita hubungi. Orang yang putus hubungan kita cari. Itu baru betul. Dalam senara kita ni ada 5 makcik kita. Mak saudara kita, mak sepupu kita, pakcik-pakcik kita yang tak pernah jumpa lama. Ini yang kita cari. Itu dia panggil hubungi silaturahim. Bila putus. Bukan pergi balas apa ni, orang mari rumah kita. Itu dia panggil membalas kunjungan. Jangan duk main balas-balas macam tu. Baik. Wasilaturrahim. Wa husnul khuluq. Baik akhlak. Wa husnul jiwar. Baik hubungan kita dengan jiran tetangga. Ya'muranid diyar. Makmurkan dua bumi. Wa yazidani fil a'mar. Dan menambahkan umur. Silaturrahim. Baik akhlak dengan makhluk, dengan tetangga, jiran. Ini memakmurkan bumi dan menambahkan umur. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Ahmad, wal lafzu li Ahmad wa Abu Nu'aim. Ibnu Hajar kata rijalu thiqah. Wa sahha isnadahu man dalam silsilah as-sahihah dan al-Wadi'i fi sahihil musnad. Alhamdulillah hadis ini sahih. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita akhiri perbincangan kita. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Bagi Allah ni mudah belaka bagi dia. Dan tengok nota di bawah. Ayat ini menyatakan lagi kekuasaan Allah membangkitkan manusia hidup semula. Jadi Allah Ta'ala tu mudah bagi dia nak buat apa pun. Yang payahnya kita ni nak taat kepada Allah Ta'ala ni payah. Baiklah para pelajar sekalian, semua itulah. Inna zalika balik kepada panjang umur, pendek umur. Dan apa yang disebut tadi, mudahnya bagi Allah. Nak bangkit semula manusia tu mudah bagi Allah. Kalau kita belajar bahasa budak-budak kampung Kelantan ni panggil kemesek ni panggil. Kemesek ni bagi Allah Ta'ala tu. Kemesek, tahulah dia mau ni. Budak-budak ni pandai lagi dak kemesek tak kemesek ni. Maknanya benda tu simple, mudah bagi Allah Ta'ala nak ulang balik apa yang dia nak. Wallahu alam. Tamaklah kita. Mari kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, man kana yuridul izzah. Siapa dia nak cari kemuliaan, falillahil izzatu jami'an. Allah Ta'ala lah ada kemuliaan. Mau mendampingkan diri kepada Allah, mau mulia. Kata ulama tadabbur, al-ma'siyatu turisuz zul wala bud. Siapa dia buat maksiat, itulah orang yang menghina dirinya sendiri. Sebab kemuliaan itu duduk di ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak taat, siapa dia nak mulia, taatlah kepada Allah. Ramai juga orang taat kepada Allah Ta'ala tu biasa-biasa je.
tak dapat tempat sana sini, kita kata biarlah. Ada orang yang mulia di sisi Allah tapi tidak dikenali di makhluk. Ada. Biarkan makhluk. Makhluk ni sementara je. Dia kenal kita waktu kita ada pangkat, ada kedudukan. Bila tak ada pangkat, orang buat tak kenal kita je. Jangan bimbang. Biar Allah kenal. Kalau makhluk tak kenal, biarkan. Kalau makhluk kenal juga, alhamdulillah 2 kali. Yang kedua, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Maknanya naiknya kalimah yang al kalimut tayyib, kalimah yang baik itu, dan amal salih itu mengangkatnya. Jadi ulama tadabbur kata al-maqsud anna al-a'mal al-mu'minin, amalan orang mukmin itu yang beri manfaat kepada dia. Amalan orang mukmin yang bermanfaat bila dia ada kalimah tayyib, dia ada ucapan yang baik, ada kalimah tauhid. Kalimah tauhid baru ada amalan. Ada amalan tanpa tauhid, la. Maka ayat ini mengajar kepada kita, manusia kena tahu anna a'malal musyrikin sa'yun batilun. Amalan yang dibuat oleh puak kafir, puak musyriki itu satu batil. Sebab dia lawan dengan tauhid. Kalimah tayyib, amalus sayyi, na'udzubillah. Kita pergi kepada fawaid ilmiah yang ketiga. Fi qawlihi ta'ala arsala ar-riyaha fatusiru. Allah Ta'ala hantar mari angin, kemudian dia pun bawa awan. Mana angin tu mari, dia tolak. Awan turun hujan, naik tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Fasukna ila bani bayt fa'ahyayna. Fa'ahyayna. Itu dia panggil, dalam bahasa kitab dia panggil isbatul asbab. Allah Ta'ala nak isbatkan dalam ini, sebab-sebab itu ada kesannya juga kepada perjalanan dunia ini. Wa annal musabbabat marbutatun bi asbab. Benda yang sebab itu terikat dengan sebab. Dia panggil sabab musabab. Sebabnya ada hujan, ada tumbuhan. Tapi benda tu tidak mustahil. Ada hujan, tak ada tumbuhan. Tetapi asasnya perjalanan hidupnya, itu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hujan, ada air, ada hujan. Ada hujan, ada pokok, ada tumbuhan. Dia panggil irtibat, sebab dengan musabab. Maka fa di sini dipanggil fa as-sababiyah. Fa sababiyah. Ada hujan, ada tumbuh. Ada awan, ada air. Wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, fa ahyayna bihil arda. Bila turun hujan, kami hidupkan bumi. Ulama kata jawazu idafati syai' ila sababihil ma'lum. Dengar ni, ini penting ni. Kalau tidak kita akan jadi melompat pergi kepada benda yang khurafat. Harus kita sandarkan sebab itu, sandarkan satu perkara kepada sebab yang telah dikenal pasti. Sudah dikenal pasti bid darurah. Kita kata apa? Tumbuhnya pokok dengan sebab turun hujan. Masaknya nasi sebab duduk atas dapur. Tak kira dapur api ke dapur elektrik. Yang pentingnya nasi masak dengan ada. Dapat anak dengan sebab perkahwinan suami isteri, berhubungan. Itu dia panggil idafatu syai' ila sababihil ma'lum, menyandarkan kepada satu perkara, kepada sebab yang diketahui, amrun waqi'un fil Qur'ani wa fis sunnah. Jelas dalam Quran dan sunnah. Tapi kalau kita idafat syai' kepada benda yang tidak maklum, maka itu haram. Ghairi maklum syar'an wala hisan. Contohnya kita kata, kita ni nak masuk dalam kampung ni. Awak nak masuk sini? Nak. Kamu kena minta berlindung juga dulu dengan penunggu kampung ni. Tak tahu apa benda. Tak boleh. Tapi kalau kita kata, kawasan ni banyak harimau. Nak masuk boleh, tapi kena bawa senapan. Kena bawa alat-alat. Itu tak apa. Jadi kalau kita, itu dipanggil sebab musabab yang maklum. Itu dia benar. Tapi kalau kita nak sandar ke satu benda kepada tak maklum, tak boleh. Sebab itulah Nabi kita larang, kita sandar semata-mata hujan ni dengan sebab bintang kaza-kaza. Hujan ni dengan sebab Allah yang turunkan. Tak apa. Sebab apa tu hujan? Kenapa banyak hujan? Musim tengkujuh, banyak hujan. Itu tak apa. Itu sebab yang zahir. Kita kena pandai lah.
Kalau tidak kita akan sentuh kepala empat. Setengah orang yang kata, oh kalau tak boleh minta tolong dengan makhluk yang sudah mati, kalau tak boleh minta tolong dengan ahli-ahli penunggu kawasan ni, kita minta tolong orang pun tak boleh. Awak biar cerdik kat cakap tu. Cakap tu biar cerdik. Takkanlah saya tak boleh minta. Pakcik, tolong angkat barang. Pergi kedai macam mana? Bang, bagi tolong buat macam mana 2 biji. Itu minta dengan orang yang memang sebab dia buat macam mana. Ni kau pergi minta dengan jin, minta dengan hantu, minta perlindungan dengan kayu kokar, tu apa cerita? Itu dia panggil minta tolong, sandarkan perbuatan kepada sebab yang tidak maklum, itu haram, tidak dibenarkan oleh syarak. Tetapi kita minta tolong dengan benda yang sebab zahir, itu harus. Kena belajarlah ilmu ni. Kan? Ya, kalau tidak nyekelentong di puak-puak penjual kayu-kayu kokar, penjual bahtera Nabi Nuh ni, habis kita kena kelentong ke orang macam tu ya. Baik. Oh, saya tidur tak selesa. Habis pasang ubat nyamuk. Itu sebab zahir ke tak zahir? Zahir. Pasang ubat nyamuk, kita pun bau. Oh, sedap bau. Nyamuk pun tak mari. Yang tak zahirnya, kau pasang tangkal azimat ini, nyamuk tak masuk. Itu tak boleh. Biar jelaslah kita punya perbincangan. Ni tak, kalau tak boleh minta tolong dengan makhluk ni, kenapa minta tolong dengan? Kita kata, itulah cakap tak tengok orang. Sebab tu kita kena bercakap, kena tengok kiri kanan. Isu yang kelima, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa dia nak mulia, kemuliaan itu duduk di mana? Duduk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tidak menafikan ada lagi kemuliaan di antara ayat walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah Ta'ala lah kemuliaan. Bagi Rasul, bagi orang mukmin. Macam mana dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Macam mana kita nak taufik dengan ayat ni? Ayat kata falillahil izzatu, semua kemuliaan itu di sisi Allah Taala. Yang ni kita kata ada juga mulia Allah, mulia dengan Rasul, mulia dengan orang mukmin. Kenapa? Ini menarik. Nampak macam istirak, makna sama kemuliaan. La. Dia kata tidak sama. Li'annal izzata fil haqiqah. Kemuliaan yang mutlak Allah. Rasul itu dengan perintah Allah. Mu nak mulia, Rasul kata ikut ajaran Nabi SAW. Baik, mulia orang mukmin dengan sebab dia ikut Rasulullah. Itu dia panggil bertali. Mana orang mukmin mulia sebab kamu ikut Nabi SAW. Nabi mulia sebab dia ikut Allah. Jadi al-izzatul mutlaq, kemuliaan mutlak Allah Azza wa Jalla. Jelas, ayat ini tak ada kontra. Tidak ada yang bercanggah. Menarik bila kita bahas ayat-ayat yang macam nampak bercanggah, rupanya tidak bercanggah. Yang bercanggahnya dalam kepala kita tu fikir yang pelik-pelik. Dia panggil ma yaduru fi dzihn. Yang keenam, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih. Kepadanya lah diangkatnya, naiknya kalimah yang baik itu dan amal soleh itu mengangkatnya. Ayat ini dalil bahawa amalan kita, laporan kita tu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang tanya tentang hari kenapa Nabi kita puasa hari Senin Khamis, Nabi kata hari ini turfa'ul a'mal, hari itu diangkatnya laporan. Itu dalam seminggu. Pada bulan Syaban diangkat laporan setahun. Pagi petang malaikat yang turun naik uli ajnihatin ni turun naik. Pagi ni dia bawa laporan yang semalam, petang nanti dia bawa laporan hari ni. Sebab tu bila Allah tanya, apa yang kamu dapati hamba aku? Malaikat kata, aku turun waktu dia sedang solat, aku naik pun dia tengah solat. Allahu Akbar. Mulia tuan-tuan orang yang jaga solat ni. Solat 5 waktu ni. Lebih-lebih subuh dengan asar. Besar. Yang ketujuh, fi qawlihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih. Naiknya amal salih itu hujjatun 'alal murji'ah. Hujah kepada puak-puak murji'ah, puak-puak liberal yang mengatakan iman itu cukup, kalau tak beramal pun tak apa. Jadi dia kata mana boleh. Allah kata apa? Wal amalus salih yarfa'uhu. Amal soleh itu yang mengangkat kita punya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini
Kan? Jangan kata tak ya kita sudah beriman, tak beramal pun tak apa. La. Itu pahaman Murji'ah yang ulama menyenaraikan mereka sebagai ajaran yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah iman dan amal. Murji'ah kata iman berpisah daripada amal. Kita pergi kepada yang ke-8. Wal amalus salih yarfa'uhu, amal soleh yang mengangkat, diangkat kepada Allah Ta'ala, amal yang soleh. Kata di para ulama tadabbur, Allah Azza wa Jalla la yarfa'u minal amal illa ma kana salihan. Allah Ta'ala tak angkat naik, tak terima amalan kecuali yang soleh. Jadi amal soleh tu, saya rasa tuan-tuan boleh tulis dah. Syarat nak jadi amal soleh tu kenapa? Mesti ada dua sifat, al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li syar'ihi. Ikhlas dan amalan yang kita buat mesti bertepatan dengan ajaran Nabi SAW, maka barulah dia jadi amal soleh. Oh, saya ikhlas 100%. Tapi amalan kita tak ikut sunnah Nabi, tak naik. Amalan ikut sunnah, tapi amalan riak juga tak naik. Dua-dua tu rusak. Yang ke-9, wallazina yamkuruna sayyi'at. Tengok, wallazina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang buat perancangan yang buruk, fasammas sayyi'ati makran. Allah namakan perancangan amalan buruk itu sebagai satu perancangan jahat. Sebab apa? Mana-mana manusia yang buat maksiat, dia telah menipu dirinya sendiri. Dia tipu orang lain. Dan dia menangguhkan taubat sebab umur panjang. Tu ayah dulu mati 100 tahun umur. Ayah sendiri mati 85. Saya baru 35. Enjoy dulu. Ini permainan syaitan. Mana orang yang menangguh-nangguhkan taubat, menangguh-nangguhkan istighfar, itu dia panggil orang yang buat perancangan jahat kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Walladzina yamkuruna sayyi'at, orang tipu diri sendiri, iaitulah orang yang tak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun tahu sebenarnya, kadang-kadang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu dosa ni, tapi oleh kerana nak ambil hati kawan-kawan, rempuh, langgar semua peraturan, ngumpat orang tu, kata orang ni. Yang penting ucapan kita tu boleh menggembirakan kawan. Best, malam ni lah kita punya perhimpunan malam ni, perhimpunan yang cukup ceria. Sebab kawan kita boleh hina orang sebab nak menceriakan kawan. Ini celaka punya majlis macam ni. Majlis yang baik, kita boleh menangiskan kawan dengan sebab ingat kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Baik-baik tuan-tuan, jangan duduk main-main. Senang hidup. Kan? Jadi manusia. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab. Semua yang panjang umur, yang pendek umur tu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata benda tu panjang umur, pendek umur, Tuhan tetap. Habis kenapa kita susah-susah? Sebab kita tak tahu Tuhan tetap yang mana. Kalau kita tahu senang. Sekarang ni kita tak tahu. Bila tak tahu, al-aslu tawil wala qasir. Pendek. Kita ni ada dua perancangan. Perancangan jangka panjang, kita akan hidup 80 tahun. Kita buatlah rancangan. Aku akan hidup 80 tahun. Panjang lagi masa. Tak apa, tak usah duduk pelik. Dunia ni tak lari dikejar, kata orang. Perancangan panjang pendek, kawan-kawannya sebayang kita sudah mati berapa orang dah. Yang sekolah rendah mati dah, yang sekolah menengah mati dah, yang jalan U mati, yang sebilik mati. Maka disitulah kita kena perancangan jangka pendek. Sekarang kena taubat, sekarang kena istighfar, sekarang kena insaf. Jangan tunggu 80-60 tahun. Itu dia panggil wa ma yu'ammaru. Allah Ta'ala panjang umur, pendek umur, itu kuasa Allah Ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tak tahu. Jadi kita kena ambil jangka pendek. Jangka pendek, aku mati esok. Karena kata orang, i'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abada. Beramal untuk dunia macam nak hidup selama-lama. Jadi jangan kejar. Slow-slow kata orang. Tapi i'mal li akhirati. Beramal untuk akhirat ka'annaka tamutu ghadan, macam nak mati esok. Mana hari ni kena peluang betul-betul sebab esok mati dah. Itu. Ada orang salah faham dia guna ayat ni.
Dah kata nak esok mati, sibuk apa ya? Tapi kalau kata nak panjang umur, naklah rumah besar, nak kereta besar, nak banyak benda besar. Jadi orang otak dunia dia tafsir lagu lain. Kita otak nak pergi ke akhirat, kita tafsir macam lain. Kita oleh kerana tak ada masa, kita cepatkan, perbanyakkan ibadat. Oleh kerana untuk dunia panjang lagi masa, kita slow-slow kita cari. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah, 10 faedah insya-Allah berfaedah untuk menyentap hati kita, memberi keinsapan kepada kita, kesedaran kepada kita bahawa umur panjang ke pendek semua ditetapkan oleh Allah. Maka kita kena ambil perancangan jangka pendek. Kalau kita mati besok, kita sudah ada persiapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.